Kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih kerana memberikan peluang kepada Bandar Kuching untuk berbahas untuk Belanjawan 2023-2024 ini. Saya menyambut baik arah tuju yang ingin dicapai oleh belanjawan ini, terutamanya untuk menangani isu-isu keterisan, rasuah, reformasi institusi dan isu-isu sistemik lain dalam negara kita. Saya juga menyambut baik pelan kerajaan persekutuan untuk meletakkan Malaysia kembali ke landasan fiskal dan memulihkan kesihatan ekonomi negara meskipun banyak ketidakpastian yang ditimbulkan oleh keadaan geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak menentu. Tuan Yang di-Pertua, saya mengalu-alukan juga kenaikan pemberian khas di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan kepada 300 juta oleh Kerajaan Perpaduan pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menunjukkan keikhlasan beliau dalam menangani ketidaksamaan pembangunan antara negeri-negeri ataupun wilayah-wilayah Borneo. Namun bagi saya, apa yang lebih penting adalah satu formula yang jelas dan ditetapkan untuk memastikan kuantum atau peningkatan dalam geran khas tersebut adalah jelas, lestari dan bukan ditentukan oleh pertimbangan politik mana-mana kerajaan yang berkuasa, kerana ini melibatkan hak-hak orang Sabah dan juga Sarawak. Jadi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri haruslah dedahkan secara telus formula yang telah dipersetujui untuk memperoleh kuantum semasa mengenai pemberian khas 112D ini ke Sabah dan Sarawak. Kita tahu bahawa kuantum ini tidak pernah diselaraskan sejak 1969. Walaupun dalam perlembagaan jelas mengatakan setiap tahun ia akan disemak semula. Namun semakan pertama yang telah dilakukan adalah di bawah Kerajaan Pakatan Harapan pada 2019 di mana mereka telah menggandakannya sekali dan dalam masa 5 tahun akan gandakan sekali lagi. Oleh itu, saya memang menyokong usaha Perdana Menteri Yang Berhormat Tambun untuk meningkatkan pemberian tersebut dan mencerminkan semangat yang pertama kali dibawa oleh kepimpinan Pakatan Harapan. Namun kita tahu selepas kejatuhan PH disebabkan langkah Sheraton, geran tersebut telah diturunkan kembali seperti kuantum pada tahun 1969. Jadi itu sebabnya penting satu formula yang jelas. Satu formula yang telus haruslah disediakan supaya angka dan kuantum yang diberikan tidak akan naik dan turun berdasarkan pertimbangan politik semata-matanya, tetapi lebih kepada struktur dan formula yang saksama dan untuk memastikan ia mampan dan lestari. Bagi wilayah Sabah, sangat jelas dalam Perlembagaan Persekutuan, 40% daripada kutipan persekutuan di Sabah akan dikembalikan. Namun di Sarawak ia tidak jelas. Itu saya berharap agar kerajaan mengambil langkah yang seterusnya untuk bersikap telus mengenai formula khusus untuk Sarawak kerana ini melibatkan kepentingan awam yang ketara, yang penting dan untuk memastikan kita diberikan hak secara saksama dalam Perjanjian Malaysia 1963. Ini juga termaksud langkah untuk melantik wakil Sarawak dan Sabah untuk duduk dalam lembaga LHDN untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang keseluruhan cukai yang kita kutip untuk menentukan pengagihan formula yang lebih adil dan saksama. Tuan Yang di-Pertua, saya juga mengalu-alukan peruntukan yang lebih tinggi kepada Kementerian Kesihatan dan pengenalan Akta Perolehan Kerajaan yang diumumkan oleh Yang Berhormat Tambun. Namun kita tahu peruntukan yang lebih adalah satu perkara. Implementasi dan pelaksanaan adalah satu perkara yang lain dan ini malah lebih penting untuk kita memastikan pelaksanaan semua projek di bawah Kementerian Kesihatan contohnya adalah lestari dan tadbir urus atau tata kelola yang baik adalah keutamaan yang diberikan dalam semua hal. Oleh itu sangat penting untuk kita mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam perbelanjaan untuk kesihatan. Cadangan saya seperti yang dibentangkan pada pembahasan terdahulu. Saya cadangkan satu task force bersama Kementerian Kesihatan, Kementerian Kewangan, JKR dan agensi yang terlibat. Bukan saja untuk mengenal pasti prioriti dan keperluan fasiliti kesihatan, tetapi untuk memantau semua perbelanjaan pembangunan, perolehan dan sebagainya. Saya juga ingin mengesyorkan 3 lagi strategi untuk belanjawan ini dan seterusnya. Nombor 1,
kita haruslah benar-benar fokus kepada pencegahan dan primary care. Preventive care dengan izin haruslah menjadi prioriti. Jadi peruntukan ke preventive care dan primary care haruslah difokus dan ditingkatkan dalam bajet ini, dalam belanjawan ini. Walaupun belanjawan 2023 meningkatkan pelepasan cukai untuk perbelanjaan perubatan, namun kita lihat tumpuan masih lebih berat kepada perbelanjaan penjagaan kesihatan atau kuratif, bukannya perbelanjaan pencegahan atau preventif. Sebagai contoh, perbelanjaan perubatan untuk perkhidmatan kuratif seperti penyakit serius mempunyai had pelepasan cukai pendapatan RM8,000, tetapi perkhidmatan pencegahan seperti vaksinasi dihadkan pada RM1,000 sahaja. Jadi bagi saya, satu pertimbangan haruslah dilakukan untuk meningkatkan secara beransur-ansuran had pelepasan cukai untuk perkhidmatan penjagaan kesihatan pencegahan. Mungkin penaikan berjadual berkala RM1,000 setiap tahun dari tahun 2024 ke 2029 contohnya. Jadi selain itu, kesihatan awam haruslah menerima kenaikan berjadual yang sama dan juga memberikan keutamaan untuk meningkatkan peruntukan untuk kawalan penyakit berjangkit dan pendidikan kesihatan. This is fundamental and this cannot be sidelined dengan izin. Nombor 2, kita haruslah fokus dan memperuntukkan dana yang lebih baik untuk membuat structural reforms, bukan hanya untuk OPEX ataupun CAPEX. Kita tahu peruntukan 36.3 bilion untuk KKM adalah satu perkara yang baik. Namun walaupun dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu, namun kita perlu peruntukan yang lebih dalam pembaharuan reformasi yang mendalam dalam sistem kesihatan kita. Oleh itu, kertas putih yang dijadualkan akan dibentangkan pada Parlimen pada Jun 2023 adalah sangat penting kerana ia menyediakan satu roadmap atau hala tuju bagaimana kita dapat mereformasikan sistem kesihatan kita dan bagaimana kita dapat membelanjakan dana yang lebih tersebut dengan lebih efisien. Selain itu, Suruhanjaya Reformasi Kesihatan yang terkandung dalam kertas putih tersebut haruslah menerima dana dan sokongan yang mencukupi untuk beroperasi dan melakukan apa yang diperlukan, terutamanya dalam untuk menangani 3 perkara asas, iaitu health financing atau pembiayaan mantan, modal insan human resource dan juga organisasi penyampaian perkhidmatan. Selain itu, saya berharap kerajaan akan menggunakan sinteks dengan izin secara strategik. Saya mengalukan bahawa pengeluaran 50% cukai dikutip untuk produk vape akan diperuntukkan kepada Kementerian Kesihatan. Ini bermakna Malaysia antara 35 negara yang memperuntukkan sinteks ini kepada penjagaan kesihatan awam. Jadi bagi saya peruntukan ini haruslah digunakan untuk mengukuhkan seperti katakan tadi primary care dan menjadi membuat inisiatif-inisiatif bersasar untuk menangani isu-isu seperti NCDs yang merupakan satu time bomb di negara kita. Dan juga peruntukan yang lebih ini juga boleh digunakan untuk menjaga pekerja kesihatan kita yang semakin burn out, bimbang, takut dan juga kecewa dengan sistem kesihatan kita. Kita tahu fasiliti kesihatan kita memang tidak cukup tenaga kerja. Namun kita penting untuk lakukan untuk menjaga mereka yang ada. Maka bagi saya, satu low-lying fruit adalah untuk mengkaji semula allowance on call. Saya tahu penyelesaian takhir adalah hampir 10 tahun dahulu. Dan sekarang saya rasa mereka haruslah dibayar secara berpatutan. Saya bukan cakap tentang doktor, tetapi semua ekosistem, semua pekerja kesihatan. Dan ini perlukan kerjasama JPA dengan Kementerian Kewangan. Jadi, kita sering berikan kata-kata motivasi, sokongan, penghargaan kepada mereka terutamanya pada musim COVID-19. Tetapi dengan izin, words of affirmation cannot feed the families of our healthcare workers. It is time we take care of their welfare dengan izin. Tuan Yang di-Pertua, dalam perbahasan baru-baru ini, saya mendengar seorang ahli berhormat mengatakan kita haruslah lebih fokus dan tertumpu kepada isu hospital bukan untuk sibuk perkara seperti merokok. Namun, Puan Yang di-Pertua, ini isu yang sama. It's two sides of the same coin. Untuk menangani kesesakan hospital atau fasiliti penjagaan kesihatan, kita juga perlu menangani punca utama sebab orang perlu ke hospital. Ia sangat penting untuk menangani penentu sosial kesihatan, social determinants of health. Sebab orang semakin sakit dan salah satu punca utama dalam tabiat adalah tabiat yang tidak sihat, iaitu tabiat merokok. Jadi saya mengalu-alukan ucapan Perdana Menteri dan mengenai hasrat kerajaan untuk membantangkan Akta Kawalan Tembakau yang merangkumi hasrat
untuk memperkenalkan generation endgame. Kita tahu ini satu game changer, bukan saja untuk melindungi generasi masa depan, tetapi juga untuk meningkatkan produktiviti negara, untuk menjimatkan duit hampir 4 bilion setahun untuk merawat pesakit yang disebabkan isu-isu tembakau. Saya tahu ini satu isu yang kontroversial. Ini satu isu yang sangat banyak orang ada express kebimbangan mereka. Tetapi kita ada peluang untuk melakukan yang terbaik untuk generasi muda. This is a time that we have to do what is right to protect the health and wellness of our future generation. Saya tahu Puan Ibu saya tak ada masa, maka saya ingin gulung dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan dan saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Jeli.